kesampaian. Untuk itu kita terus saja menghubungi yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhayyan Mohamad untuk berkongsikan antara sedikit tips-tips dan juga perkongsian motivasi pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Berseri-seri dan sungguh indah menatap muka Datuk pada pagi ini, Datuk. Masya-Allah. Senyum. Saya rasa kalau semua orang senyum, semua keindahan. Sebab senyum itu dia secara saintifik sangat sihat, dari segi sosial bagus. So jadikan senyum kita punya way of life, insya-Allah. Insya-Allah. Tadi Datuk tanya kita sihat, alhamdulillah. Datuk bagaimana? Sihat, syukur, alhamdulillah. Dan tahu tak kajian menunjukkan bahawa kesihatan badan fizikal 75-90% bergantung kepada kesihatan mental dan emosi dan rohani. Datuk, 5 hari lagi berbaki untuk meninggalkan tahun 2020. Sudah pastinya tahun ini ada yang mengatakan, amat sekejap tahun 2020, malah tidak dirasakan kerana ada pandemik COVID-19 dan sebagainya. Mungkin ramai yang tidak dapat menggapai impian mereka pada tahun 2020. Apa mungkin pesanan secara awal dan juga mukadimahnya Datuk boleh kongsikan bersama kami, Datuk? Pertama, sebutkan bagi orang Muslim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya, kita tidak ada kuasa, tapi kita ada Allah yang Maha Kuasa. InsyaAllah. Jadi, kita tidak ada kuasa untuk menggenggam apa-apa. Semua urusan. Sambil saya bercakap ni, saya sedang tengok pada langit yang indah. Langit, awan, bangunan, manusia, makhluk, kereta, semua dicipta Allah. Urusan digenggam Allah, diatur Allah, diukur Allah, semua diizinkan Allah. Jadi memang kita selama ini sebelum 2020, kita menunggu 2020. Dan kita buat macam-macam lakaran kehidupan. Dan setiap tahun kita ada azam dan majoriti kita capai. Tetapi tahun ini Allah Azza wa Jalla dan bagi non-Muslim pencipta kita nak tengok macam mana kita dapat hidup dengan cara yang berbeza. Kita nak lebih sedar diri kita. Bila kita bercakap mengenai azam 2020 yang tidak kesampaian ini, dia bukanlah tidak kesampaian, mungkin tidak tercapai atas beberapa faktor, dan salah satu faktornya mungkin ada mereka yang tidak fokus tentang apa sebenarnya azam yang mereka inginkan tu. Bagaimana dengan Datuk? Okey, pertama saya nak cakap macam ni. Kita ada dua jenis minda. Minda sedar yang kita fikir kita nak, dan minda bawah sedar yang menentukan 95% daripada kehidupan kita. Kita selalu set goal dengan minda sedar kita, tetapi kita capai lain. Goal setting dengan goal achieving. Kita kata, okey, saya nak sihat. Tetapi ada minda bawah sedar atau program kita atau paradigma kita yang ditentukan oleh macam mana kita dibesarkan, terutama masa kita bawa umur 7 tahun, yang jadi sabotaj. Contohnya Syafiqah, supaya kita nak pergi ke kanan, tetapi kita punya akal 5% nak pergi kanan, tapi yang subconscious mind nak pergi belah kiri. Kerana mungkin kita kata macam ni, saya nak kaya, nak duit banyak. Tetapi kalau masa kita kecil, mak kita kata apa? Jangan jadi kaya. Kalau kaya, badan tak sihat, nak kena heart attack. Ini satu virus minda yang masuk dalam program kita. Tanpa sedar, badan kita automatik tak nak sihat sebab kita tak nak kaya, sebab takut meninggal cepat. Sebab itu berhati-hati apa yang kita cakap pada anak kita yang bawah 7 tahun. Pengetahuan semua, saya perhatikan kebanyakan daripada kita hidup pada surface yang 5%, tapi kita jarang memfokuskan pada 95%. Dan saya rasa ilmu ini, Ismail, Syafiqah dan penonton, jarang orang tahu. Kan kita minta maaf, kita di sekolah berapa tahun kita dah merdeka, kita dah ajar sekolah macam-macam, kita belajar matematik, algebra, sains dan sebagainya, tapi kita tidak relate ilmu itu sebagai satu pendidikan yang membina akhlak dan juga tamadun dan juga budaya kita. Kita sepakat untuk achieve paper saja, tetapi translate kita tak holistik. Sebab itu saya kalau boleh nak sharekan, boleh tak kita jadikan apa berlaku 2020 ni for us to relook
okey, masa saya buat goal setting tu, apa niat saya? Sebab niat tu everything. So hari ni saya nak share, boleh saya share ya? Silakan, Prof. Datuk. 6 peringkat niat apa saja kita buat. Okay. Kalau kita perhatikan, dia ada 3 peringkat niat yang bawah dan 3 yang atas. Dan kalau kita tak sedar benda ni, kita akan berpusing-pusing di tempat yang sama tahun demi tahun. Okey. Dengan lafaz bismillah, saya nak kenalkan satu benda yang saya belajar dan baru nampak bahawa itulah sebenarnya kunci kepada segala. Saya harap penonton SPM pagi ni reset sebelum mula tahun baru, nak buat azam tahun baru, tengok level mana you all berada. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Pada level paling bawah, yang kebanyakan orang buat sesuatu, niat dia yang pertama kerana duit. Untuk dapat duit saja. Maka kalau kita fokus pada duit saja, kita sedang cari duit untuk keperluan fizikal, untuk memenuhi keperluan hidup, untuk makan saja, untuk tempat tinggal saja. Dan kalau kita fokus pada duit, kita fokus pada profit, tapi kadang kita hilang kejujuran pasal duit, kita jadi tujuan. Itulah penipuan, perniagaan, rasuah dan sebagainya, sebab niat tak untuk duit saja, untuk hidup sementara di dunia. Kedua, ada orang dah ada duit, lepas ada duit nak kuasa, nak pangkat, nak nama, nak glamour. Yang duit ni kadang orang tak jujur. Kalau yang glamour, pangkat ni orang jadi bersaing, berebut dan dengki dan marah dan apa-apa yang berlaku sekarang. Betul. Yang ketiga, ada juga orang buat kerja, pergi kerja, buat berniaga pasal nak rasa best. I nak rasa best. I nak rasa good. Okay, so mereka mungkin buat kerja misi kebantuan sebagainya, tetapi untuk diri dia rasa best. Yang pertama, kedua, ketiga, it's all about apa saya buat. Jelas? Baik. Kalau macam ni, itu satu hidup yang life is about me. Kita penting diri. Tapi saya nak sharekan, kita semua yang menonton reset. Wah, ni we go higher. Yang keempat, kita buat sesuatu bagi orang Islam, terutama saya yakin dengan banyak orang Islam. Walaupun bukan Islam pun, kita ada pencipta, dia panggil, kita buat sesuatu untuk menjadi orang dekat dengan pencipta kita, arwah kita. Dan yang best lagi, Ismail Syafiqah, kita naik ke sampai dapat syurga masa perjalanan. Yang saya nak share sekarang, kalau ini jadi bahan asas kita seluruh negara, ialah kita buat kerana cinta ilahi, mahabbah, rasa cinta pada Allah SWT, pada Allah. Subhanallah, kalau kita cinta Ismail macam mana? Kita akan sanggup berkorban, kita akan seteringat solat tak tinggal, kita akan sayang semua ciptaan Allah, kita akan jadi sangat driven. Dan bila kita buat kerana cinta ilahi, Allah akan bantu kita dalam apa saja kita buat, dan tidak ada benda yang susah kalau Allah bantu. InsyaAllah. Susah Allah bantu. So you bayangkan ya, kalau saya share macam ni, kalau you start daripada pertama, cinta ilahi, automatik insyaAllah syurga dapat. Syurga tu makhluk Allah. Dapat syurga hanya orang bertakwa. Dan kalau kita bertakwa, itu pakaian yang paling penting dan bekal paling penting. Kalau kita takwa, insyaAllah emosi akan stabil. Prof. Datuk, maafkan saya kalau mencelah sedikit. Mungkin kalau diceritakan itu adalah kerangka tentang bagaimana perkara asas yang perlu setiap manusia ataupun setiap Muslim dalam mendepani cabaran semasa dan juga menjalani kehidupan. Tetapi setiap orang akan ada target objektifnya yang berbeza dan mungkin akan ada pencapaian yang berbeza, malah laluannya juga berbeza. Jadi bagaimana kita ingin menyesuaikan kerangka secara general ataupun secara am itu dengan keperluan individu spesifik diri masing-masing? Baik, saya lebih suka ambil pendekatan apa-apa kita buat mesti ada struktur. Sebab kalau kita hanya lihat kepada result, kan apa kita nak dapat, tapi cara tak betul, kita akan collapse. Contohnya sebagai doktor, kalau orang tu ada sakit, kalau saya hanya pening kepala, saya hanya beri Panadol. Tetapi tak rawat, mungkin dia ada brain tumor. Jadi masalah kita sekarang, saya nak reset orang supaya berfikir bukan dengan hanya untuk survive. Kita nak thrive.
Jadi caranya kita ingat macam ni on. Cuba fikir. Kalau kita satu saya nampak itu smart, specific, measurable, attainable, itu realistic dia dan time frame. Itu saya rasa semua orang boleh cakap benda tu. Tapi saya nak refresh, kita nak reset minda kita bahawa kalau kita nak sesuatu fokus pada 3 perkara. Satu, tengok kesedaran kita. Kita ni sedar tak kita hidup ni kita sedang memberi manfaat atau kita nak dapat. Okey. Yang kedua, bila kita sedar bahawa aku ni hidup untuk beri manfaat, maka automatically your business, apa kita buat, kita memberi nilai, maka dapat nilai. Maka kita ada baik, beri baik, dapat baik. So kita buat pilihan yang betul. Bila pilihan kita berbeza, maka hasil berbeza. Dan itulah yang kita katakan kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kewangan. Sebenarnya kalau kita perhatikan dua jenis kehidupan, you all, apa-apa cuba kita fokus hari ini. Ada orang dia hidup dengan ketakutan, risau, bimbang, sakit, susah hati. Tetapi ada orang hidup dengan keyakinan, tenang, bahagia, kreatif, inovatif macam Spa tadi. Bila kita kreatif, inovatif, maka kita beri lebih nilai. Bila lebih nilai, maka nilai yang kita dapat. Ini dipanggil undang-undang kompensasi. Para penonton sekalian, saya nak cakapkan di sini, selepas menjadi doktor dah lama, operate beribu-ribu mata, nampak sangat jelas. Apa yang kita buat masa kita umur muda, masa kita bekerja, masa kita ada pangkat, itulah kita akan tuai. Sebelum ke akhirat lagi, kita dah dituai di dunia ini. Sebab kita share satu perkara. Ingat, apa kita rasa, emosi kalau ada sayang, kita akan fikir positif. Bila fikir positif, maka emosi kita penuh cinta tanpa syarat. Bila emosi kita positif, tindakan kita positif, Ismail. Bila tindakan positif, tindak balas daripada dunia pun positif. Jadi saya nak kita sekarang dada dan kata gini, dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. So yang saya cakap hari ini, bagi action step Ismail Syafiqah untuk banyak company can mention to you. Tapi saya cakap sirupnya, you have to create a fundamental honesty. So, bila kita punya luar ni, kita punya kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kewangan tak best, berarti kita nak betulkan yang luar ke nak betulkan dalam? Baik, Dato' Prof, kita nak bertanya. Ada juga kata-kata mengatakan jangan terlalu berharap nanti kecewa. Jadi mungkin ada pada mereka yang di luar sana azam 2020 tidak tercapai. Mungkin Dato' ada kata-kata terakhir untuk mereka, kata-kata motivasi supaya mereka tidak terlalu kecewa sangat dan mulakan kehidupan baru pada 2021. Okey, ingat ke formula ini. Kekecewaan bersamaan dengan realiti campur jangkaan. Kita expect too much, kita expect nak dapat. Dan saya nak cakap macam ni, kita tidak dapat apa kita mahu, tetapi kita akan dapat apa kita yakin Allah beri. You get what you believe, bukan apa you undang. So kena betulkan minda, kena bersihkan hati dan praktis 7S saya selalu sebut. Setiap hari syukur. Kedua, sayang semua orang tanpa syarat. Ketiga, sabar dalam segala cubaan. Keempat, sedar diri bukan sedar orang dengan cari ilmu bukan berita. Kelima, sucikan hati dengan taubat, minta maaf dan memaafkan. Keenam, banyakkan sedekah. Dan ketujuh, jaga silaturahim sebab kualiti hidup bergantung pada kualiti silaturahim kita. Masya Allah, satu perkongsian yang cukup baik sama-sama kita teladani dan juga kita tekuni untuk membawa ke tahun hadapan dan juga untuk kehidupan kita seterusnya. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhayyan Mohamad kerana berkongsi dengan kami. InsyaAllah perkongsian itu boleh dititipkan kepada minda setiap yang mendengarnya pada hari ini. Ya, saya sangat suka dengan kata-kata tadi. Syukur itu tadi.